orang ada tu. Lagi hak pera anak tu. Anak dia dan dia sendiri tu Allah belaka pera. Jangan ingat bila kita pera anak kat kita dah berusaha mencari, berusaha baki aku pera mujak kecil lagi. Tak jadi gitu. Kadang-kadang orang terpelajar, ilmunya tinggi, lulusan tinggi, tapi tak ada bukti. Bakti dia kepada ibu bapa tak ada. Duduk di Kuala Lumpur ni kita kata, dah gaji kita mahal ni. Gaji kita mahal ni. Balik mai Kota Baru, nak balik ke rumah buruk. Rumah buruk. Nak kita biasa duduk pas sedak ni mari tidur ala kerapah rumah tu. Tidur di hotel, sewa hotel. Orang bayar kita hotel tu. Bukan kita bayar, orang bayar kita hotel. Tidur di hotel. Dia tidur hotel pakai ada kerja tu lalu. Jadi kita balik sehari ke 2 hari ke Kota Baru ni tak ada nak rumah tu. Tak ada nak rumah. Pasal apa muka tu tidur di hotel? Cuba kita mari balik jelung dalam mak mula. Belum pada kita ke Kuala Lumpur tu kan. Belum pada makan gaji besar tu, kita bersamaan. Mungkin kita besar dalam buku kain buruk tu juga. Mungkin dekat ibu homo kita tu lah kita besarnya. Kakak bayar dia jelung situ apa? Wis malam main di situ lah. Kalau dah mau bayar, nak bayar lagi. Susah apa ni homo kita ni. Tapi jadi mak tu lelah. Punya mak balik. Aku tu lah. Tetap aku. Dua. Lepas tu wala taqtulu auladakum min imlaq. Yang ketiga ni tu pesan ni. La taqtulu auladakum min imlaq. Dalam ayat lain min khasyati imlaq. Bima takut sesok, takut papo. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut melarat. Min imlaq kerana sesok. Jangan kamu bunuh anak-anakmu kerana sesok. Boleh kerana kita sesok tak ada gapo sekarang. Rumah je ada rumah raja orang saja. Tanah pula tu pada tanah orang lah. Kita tak ada tanah. Sebab tanah nak beli ke sini 20-30 ribu buat rumah baru. Kan memang mana 30 ribu nak makan lah pun susah. Nampak nak boleh hanuk ni pulak ni. Cari obat lah jatuh. Atau makan dulu lagi lah obat. Supaya anak tak leh. Jadi usaha kita supaya tak leh hanuk tu. Sebenarnya dalam agama tak nak tu. Perancang keluarga. Tak mesti itu. Kecuali kalau sekiranya kita ada masalah kesihatan ke gapo ke misal itu diharuskan kerana nak pelihara kita daripada kesulitan. Sebabnya gapo anak Tuhan beri ni melalui perkongsian hidup ni bukan kita sebenarnya juri makan dia tu. Bukan kita, tapi kita perasan kita bipek dia, kita buat lecik dia, kita berlaku jak kecil pak besar kita lah petik dia nya. Padahal hakikat tidak kita tu. Tidak kita. Allah yang pelihara dia, yang jaga dia. Dalam hadis sebut kan, bila Tuhan jadi manusia ni dalam perikat tu, perikat pertama 40 hari lagu ni, 40 hari pula lagu ni, 40 hari pula lagu ni. Sebab 40 hari pula baru lewat ke malaikat. Dia tengok tu. Malaikat pun mula situlah rekod. Tulis rezeki dia, ajar dia, baik buruk dia, apa tulis. Situ. Jadi tulis tu bukan tulis hal baru, tulis hal Tuhan tahu mula.
Cuma royak ke malaikat je. Jadi mula malaikat pun tahulah. Jadi malaikat nak tahu rekod dia selama mana hidup. 70 ke, 80 ke, 50 ke. Jadi ada belakang tu. Siapa tanya cakap? Habis. Habis lah. Tu saudara orang tino kita tu. Berkali 70 tak ada. Cik dia. Duk ngila dengan anu, belah-belah tengok TV, ceritalah orang ketua zaman dulu. Duk cerita, belah-belah ngila. Belah ngila je mati. Tak ada sakit gapo-gapo. Tak ada satu. Dia senggak-senggak. Tengah buat kerja tu kemah kali-kali. Lagi, dia kata. Nak ayat mati lagu tu. Bila siapa masa dia, tak boleh tipu. Walau satu saat pun tak boleh tipu. Selalu dah. Tak kita, kalau buat sedut gagah, sedap menyawa, gamuk tak mati. Kita duduk gamuk pun tak mati. Kalau dia mati, dia semua tu tak si masuk, mati selalu. Lagu tu je. Jadi kalau kita bimbang takut sesok, takut tak boleh makan, janganlah siapa bunuh anak. Jadi bunuh anak ni sama ada bunuh begitu atau bunuh lagu mana cara pun tak kisah. Kalau masuk. Kecuali kalau kita jaga keselamatan kita tu baik lainlah. Yang kedua lah, itu pun pasti persetujuan daripada dua pihak. Sebab kalau kita kira dia, satu orang kaya, piti banyak, dan piti banyak ni kita boleh buat belakang. Tapi hak kita boleh buat tu setakat mana kita boleh buat. Kalau kita tak boleh buat, walau kaya belah mana pun tak boleh buat. Sebab buat ni dia ada hak dia, ada skill dia. Ada skill dia. Kita boleh buat gagah gapo pun ada hak dia. Lebih pada hak tu tak lagi. Kita dapat tengok mana dalam dunia kita hari ni, kita dapat tengok walau tak tengok dekat, tengok jauh boleh. Tak tengok dengan mata, tengok telinga boleh. Yang kita boleh tengok, orang kaya anak tak jadi belana, tak si ngaji nak jadi mana? Bukan tak jadi apa? Tak ada ilmu. Bukan tak jadi orang jadi. Tak ada ilmu, kebolehan tak ada. Sepatut dia tu orang piti banyak, anak PAH PhD lah belakang. Patut-patutnya. Tapi ada orang tak ada belah mana, dia boleh lebih kurang je ada. Tapi anak boleh ngaji belakang. PAH ke universiti belakang. Pok pun bukan duk cerdik sangat. Sama bodoh dengan orang lain je. Tapi anak-anak boleh PAH universiti belakang. Kerjanya motor ketuh je. Motor ketuh, maklum lah orang motor ketuh ni. Gering setara mana sangat nak dapat. Lepas kita tengok pula orang harta ada, ilmu ada, cerdik pandai. Anak tak jadi belana-belana juga. Kita tahu orang sesok. Tok nyadak je dia. Pagi-pagi naiknya. Tapi anak PAH universiti. Anak boleh jadi tok guru kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu anak tok guru. Arwah tak payah hali kita sini ni. Arwah tak payah hali. Ayah dia ikut cerita demo lah. Ayah dia tu pergi belakang ayah je. Zaman dulu tu. Zaman tu nak jalan kaki ke keletu pun takut. Tapi ahli mengaji jadi orang alim, iaitu guru. Iaitu guru. Cuba kita fikirlah ke mana boleh. Arti pok dia bukan duduk kena sangat itu guru tu. Tak akan duduk kena, tak belaga dengan belaga ayat tu.
Tapi kerana Allah nak suruh jadi guru, dia guru juga. Orang lain dia tak berkenan pun. Serupa dengan Nabi Ibrahim dengan pok dia. Bila pok dia nak kenal dengan Nabi Ibrahim? Tak kenal dengan Ibrahim tu. Tapi Ibrahim tu tak jadi Nabi Ibrahim lah dia nya. Walaupun dia tak kenal pun. Mana gitu. Jadi orang susah belah mana pun, kalau Tuhan nak tetap dah jadi boleh. Ramai kita dengar orang kita sini tak tahu dia ni tu guna belah mana. Kapal-kapal pakai England. Pergi sana ngaji ke apa. Tak ada siapa nak tanggung. Ngaji sendiri. Balik. Jadi orang pakai. Setengah-setengah tu jadi pemimpin negara. Tidak kata melalui sekolah. Di sini dulu ke apa dok. Jadi itu semua tu dari tadbir Allah Ta'ala tu. Jadi kita jamaah lah. Boleh serta je lah. Serta tentu. Kalau orang tak ada kerja, orang tak ada kerja, tak ada harta, mula-mula nak bini susah benar. Nak bini tu dah bini tak ada sekali. Bila ada piti tu pula nak jamin mana anak aku ni. Dua bini ni tak ada gapo. Jari 10 je. Jari 10 ni lah nak jamin bininya, jamin anaknya. Tentu susah. Tapi tak ada kisah. Kau tidak dia hak sebenar je peronya. Orang lain je peror. Bila orang lain je peror tu tak? Mari 100, mari 2, mari 3, mari 10, mari 11, mari 15 pun semua anak dia jadi belakang. Boleh ngaji belakang. Sama ada boleh cikgu belakang, kedok belakang tu lain masalah. Tapi sepuah anak orang lain jugalah. Sepuah anak orang lain juga. Sepuah ada piti juga. Jadi dengan sebab tu dilarang bunuh anak kerana takut kaya, takut sesak. Pasal apa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jelas-jelas dia kata sini, kamilah yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Rezeki hak dia, hak kita tu, hak dia belaka bui. Kita nak hidup berapa lama, dia sedia ada rezeki ni kiam. Dia boleh anak pula hani kiam rezeki anak. Cuma tak main rakyat kita gitu je. Pada hakikatnya gitulah. Gitulah pada hakikatnya. Rezeki itu telah pun ditetap oleh Allah. Dah gia kita dan gia dia. Jadi kalau sudah tetap dah gitu, kenapakah kita sanggup membunuhkan anak-anak? Bimbang kerana nak jamu talih. Tak timbul masalah. Tak timbul masalah. Lepas tu, dan janganlah kamu dekati perbuatan keji. La taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan. Jangan dekati perbuatan keji yang dikerjakan secara terangan atau secara tersembunyi. Gapo keji ni? Keji ni benar-benar yang bertentangan dengan fitrah. Bercanggah dengan fitrah tu keji lah dia panggil. Al-fawahish. Ada juga fawahish ini, bila sebut fawahish dikatakan zina. Itu al-fawahish. Dan al-fawahish ini bukan zina saja ni. Tak kira gapo-gapo asal benda tu yang bertentangan dengan fitrah. Sama ada orang nampak atau orang tak nampak. Misalnya syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tu haram tu. Walau tak nampak duduk dalam pun tak boleh syirik dengan Allah. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan janganlah membunuh sesama manusia yang telah dilarang oleh Allah kecuali dengan jalan yang benar. Tak boleh bunuh. Law ni, undang-undang law ni, bunuh orang ni walau jalan benar pun tak boleh. Dalam Quran ni dia tak benar bunuh orang kecuali jalan benar. Arti dia benar bunuh orang, bunuh anak kita ke, bunuh adik-adik kita ke, boleh kita bunuh dia. Tapi tak boleh bunuh. Bila tak boleh bunuh, dia kena serah pihak yang berkuasa mengambil tindakan. Sebab kalau kita bunuh, dia merebut lagi.
Silap-silap kita tak ada sabar kumuh, orang lain pula mari bagi kita. Dia jadi begitu. Sebagaimana duk berlaku belah siang kan. Bedipuk dia, anak mari bedihkan dia pula. Anak kan bedih kau ni pula. Duk tinai-tinai. Jadi undang-undangnya, kalau satu orang bunuh satu orang, cuma ditangkap. Kena reput meter, ditangkap, lepas tu cara, pasti dia bunuh, maka hukum bunuh. Kerajaan dia bunuh bukan kita. Mana begitu. Sebab bunuh ni bukan satu bentuk, banyak perkara. Kadang-kadang satu orang tu dia bukan nak bunuh. Bukan nak bunuh, nak ajar sikit dia kata. Nak ajar. Tapi nak ajar dia tu sampai mati. Dia tak niat nak bunuh. Tapi bila dia buri itu, rupanya padan waktu. Apa nak kata? Jadi hal ini nak kepada hakim ni, naik mahkamah. Cara dulu lah, pasti sejauh mana pembunuhan dia tu, dia niat nak bunuh kau ataupun tidak niat bunuh. Mungkin tidak tahu, tak lah. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Begitulah hukum Allah telah diwasiatkan kepada kamu supaya kamu mengerti. La'allakum ta'qilun. Harap kamu mengerti. Itulah hukum Allah. Ayat 151 di mana Allah Ta'ala menjelaskan dengan jelasnya tentang pengharaman larangan yang pasti dipatuhi oleh manusia demi untuk kepentingan hidup, yaitu Allah berfirman, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlakum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Lepas tu ayat 102 disambung, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah wa awful kayla wal mizan bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba wa bi'ahdillahi awfu dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Jadi beberapa perkara di sini yang tegaskan perkara yang dilarang supaya jangan manusia amal, jangan manusia lakukan. Pertama sekali, jangan syirik dengan Allah walau sedikit sekalipun. Dengan arti syirik itu syirik khafi pun tak sih. Syirik ni apakah syirik jali? Jadi sedikit pun tidak mahu syirik. Tetapi syirik khafi ni kadang-kadang manusia tidak dapat nak elok. Hingga siapa terpaksa berlaku. Bagaimana kita kata kalau ular jatuh misalnya, melompat orang lari, jadi lari itu takut ke ular, jadi nak elok mana tu? Jadi benda tak ingat elok, jadi hak benda balas tu ulama melihatkan keadaan di mana manusia ni terlalu terikat dengan keadaan tu. Maka kalau tak nampak yang elok tu, lepas tu dianggap sebagai maaf lah, benda tak nak buat tu, serupa terlatuh. Serupa juga kita kata kalau orang jatuh, jatuh, kalau kita terjun salah, tapi kalau kita jatuh itu tidak salah, atau pokok belum jatuh. Tapi kalau kita terjun, lain itu beza.
Jadi begitulah juga syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kalau dalam tingkat kopi tu, waktu tak ada orang buat lah, nak elok tak boleh. Lepas tu kena buat ihsan kepada ibu bapa, kena buat baik. Buat baik tu bukan saja buat baik dengan makna tidak beban dah. Arti buat kebaikan sebagaimana dia buat baik kita dulu lagu mana. Ibu bapa tu buat baik kita mula, tak ada siapa duk paksa dia, tak ada siapa duk wajib dia terus berbuat baik kepada kita sehingga kita boleh kerja cari makan. Bukan setakat pera kecil wipek mandi gapo semua, tidak setakat tu, sehingga dia mampu berdikari. Itu ihsan ibu bapa. Jadi sepatut kita kena buat ihsan kepada ibu bapa kita sebagaimana dia buat ihsan kita mula. Lagu mana dia buat kita mula. Bunuh satu orang, suami isteri, anak sulung, dia berkucuh dua sekelamin tu, anak sulung berkucuh tu berpunca daripada besen tak belagu. Jadi muak tino tak kena, muak jatan pun tak kena, sama tak kena. Jadi punca daripada ibu bapa dua-dua tak belagu, menyebabkan suasana laki bini tu berkucuk. Mungkin cerah ke ataupun dekat-dekat nak cerah. Jadi menyebabkan anak dia tak sanggup nak perak, bui korang. Bila lepas bui korang tu, lesarlah dia sebab apa? Jadi anak orang perak, siapa perak tak tahu. Dia lepas tangan orang tu kan, dia meniti tangan ke mana pun kita tak tahu. Jadi pada waktu dia kena, dia walau ibu bapa tak kena pun, dia baik pun semula. Baik semula, pakat buat kerja cari makan, tak cara dah anak tak ada dah ni. Tak mikir dah anak ni. Pergi cari makan ke dekat ni, awal semenit tu teringatkan. Cari tanya khabar tak temu anak ni. Padahal pergi tanggung dia juga anaknya. Sebab orang yang mengambil anak dia tak tahu anak siapa. Orang yang jumpa anak dia tu ke orang lain, tu orang tu jauh daripada rumah dia. Kawan tu pun tak tahu dia tu siapa anak. Cari tak jumpa, tapi dia tak masih ingatkan anak dia. Anak dia 5 tu, pergi ke sekolah tahu dah bin dia, siapa ayah cari tak temu. Pok agak pegot nak tak tahu siapa. Jadi bermasalah lah. Sekarang tu anak tu bermasalah juga. Jadi naknya kita ihsan kepada ibu bapa sebagaimana ibu bapa kita ihsan kepada kita dulu. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Biasanya manusia hidup ni takut menang kepada sesok bingkrap. Semua orang takut berlaku. Orang tak orang tidak setuju, tak kena. Bukan setengah orang tu tak beritahu kita ni sesok. Sesok sekalipun bila nak berniaga tu usaha juga cari biar orang nampak kita kaya. Sebab mudah nak kira bercara bila kira orang kelih kita kaya. Kalau kita nak berniaga nampak sesok dah orang tak elak. Itu ilmu berniaga. Itu nak kata sesok ni satu perkara yang hina lah. Kenapa yang Tuhan pesan itu tu? Tuhan mengingatkan sebab orang ada tu, ada hak pera anak tu, anak dia dan dia sendiri tu Allah belaka pera. Jangan ingat bila kita pera anak kat kita dah berusaha mencari, berusaha baki aku pera mujak kecil lagi. Mu pera tak ambil hak siapa, hak siapa dia beri, hak Tuhan beri. Orang jumpa merah, semua orang kena pera tu sama-sama dipera oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata nahnu narzuqukum wa iyyakum. Mu sendiri dan orang tu semua tu aku beri belaka tu, aku beri mata, beri telinga, beri tangan, beri mata, semua aku beri belaka. Hatta makan ni hak dia mau makan sebab aku beri lagi. Tuhan kata begitu, nak bakit sebab begitu.
Ha. Tapi kadang-kadang kita tak berasa. Bila kita beri korang sikit, muncul orang beri yang kedua tu. Agak sangat. Kita berasa kita yang punya. Walah kita tu akan beri juga. Kita beri korang tu, kita akan beri juga. Dengan sebab itulah Allah menggalakkan kita memberi. Kerana hak kita milik itu adalah hak dia. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Segala perkara yang keji, perkara hak bertentangan dengan fitrah tu, sama ada hak jelas, hak sus, jangan cuba mendekati lah. Jangan cuba. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Mana-mana jiwa yang tidak wajar dia dibunuh, jangan kita bunuh, jangan kita matikan dia. Walau apa cara sekalipun, pembunuhan tidak boleh dibuat kecuali orang yang layak dibunuh. Zalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Tuhan kata itu pesannya yang Tuhan buat dengan harapan kamunya reti. Kita semua faham itu pesannya dia tu. Selain daripada tu, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kamu cuba menghampiri, membelanja harta-harta anak yatim tu kecuali dengan cara yang paling baik. Sebab anak yatim ni berarti anak pok tak ada, ataupun yatim tu pok tak ada, mak tak ada, aksiden mati berlaku. Jadi dia orang pegang. Dia pegang, dia ada harta pok dia, harta mak dia. Jadi kita yang pegang dia melalui harta-harta ibu bapa dia tu, kita guna harta dia tu, gunalah dengan secara yang terbaik. Dengan artinya kalau kita ni susah nak makan ke gapo ke, kita boleh makan tu atas qadar, ambil upah pera dia. Qadar tu boleh. Jangan kita guna lebih daripada keperluan tu. Setakat mana yang kita boleh guna? Hatta yablugha asyuddah, sehingga dia cerdik, dia kuat, dia boleh pera diri dia sendiri, dia boleh merdeka dah. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Di samping tu naklah sukatan kita, timbangan kita sempurnakan dengan secara jujur. Bila berniaga, kita jual, kita beli, kita suka, pastilah secara adil. Dan harus kita buat tu semampu kita. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak paksa seseorang kecuali setakat yang dia mampu. Jadi hukum Allah mari itu memberi setakat kemampuan yang manusia boleh buat. Kalau luar daripada kemampuan itu tak kira dah. Jadi mampu ni kita sendiri dapat melaksana. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kamu bercakap, fa'dilu, naklah kamu bercakap secara jujur. Walau kana dza qurbah, sekalipun terhadap kaum kerabat yang hampir. Cakap molek, cakap betul, cakap lurus, sekalipun pada keluarga. Wa bi'ahdillahi aufu, dan sempurnakanlah janji-janji Allah. Gapo saja perjanjian kita dengan Allah, naklah kita sempurnakan. Sama ada janji kita dengan manusia pun, berjanji dengan Allah juga. Ataupun perjanjian kita berasal fitrah itu, termasuk dalam janji itu juga. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Dan sempurnakanlah janji Allah itu. Begitulah Allah berwasiat kepada kamu supaya kamu tatafakkaru la'allakum tadhakkarun. Semoga kamu ingat. Kamu ingat. Allah pesan, jatuh pesan, dia tidak paksa tu. Allah mengingat, memesan. Semoganya kita ingat. Itu je. Dengan harapan kita ingat. Jadi menunjukkan bahawa sebab itu sudah pun ada
diri kita sedia ada. Cuma Allah mengingat kembali apa yang telah ada dalam kita supaya kita ikut, kita amal. Inilah jalan yang paling lurusnya. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih, dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain. Kelak kamu akan menyeleweng dari jalannya, jalan Allah tu. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Begitulah wasiat Allah, pesannya Allah kepada kamu sekalian supaya kamu bertakwa. Supaya kamu adil, supaya kamu lurus. Jadi Nabi sewaktu membaca ayat ini kepada sahabat dia kata wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Nabi garis di atas tanah sebab dia duduk mula, tidak duduk tikar ataupun sebagai kita hari inilah atas hamparan dan sebagainya, tak ada. Dia duduk dalam masjid dia, Masjid Madinah tu atas tanah je. Jadi duduk atas tanah, sujud pun atas tanah. Jadi Nabi sambil bercakap dengan sahabat-sahabatnya, begitu keadaan. Jadi nak suruh nampak jelas kepada orang ramai, gapo sirati mustaqimah, jalan lurus tu gap. Dia garis panjang atas tanah. Lagu inilah jalan dia lurus betul. Maksud sirati mustaqimah jalan fitrah lah, jalan Quran. Lepas tu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Mu jangan ikut jalan-jalan banyak, akan kamu lari daripada jalan lurus tu. Langsung dia garis banyak pula atas urutan. Garis. Jadi jalan banyak. Jadi kalau lari daripada jalan husra ni, Nabi kata mu akan berpecah. Jadi nak menyatu padukan umat manusia ni, so jalan je. Quran so je berarti. Hak Kasing Ahmad dulu menau hak tu je jalan dulu boleh menyatu padu semua kaum. Ikut jalan lain dia akan berpecah lah. Ikut mazhab atau ikut gapo akan berpecah. Kalau kita ikut Quran, cuma ambil panduan jak mana yang sesuai, kita amal dengan masyarakat kita, itu tak ada jadi masalah. Legilah. Sebab Allah Ta'ala jadi manusia ni, dia ada resan tersendiri. Ada resan tu pun manusia buat tu, arti Allah Ta'ala juga beri buat. Manusia ujung berminum tak serupa dengan ujung bilik ni. Dia yang membentuk ada arsan suasana masyarakat dia, panas, sejuk, musim. Ada arsan orang bawah air ni dengan orang ala kata nak tak serupa. Orang bawah air ni dia tahu dia mari air boh. Jadi cara hidup orang sini lain, perasaan orang sini pun lain. Orang naik lah darat, mana ada perahu baru belakang orang sini. Jadi orang sini dia bersedia perahu tu cara bila masing-masing. Kalau pergi lah aku berkerian lah ke mana, tak ada orang tak tahu perahu buat apa dia tu. Buah lah mana pun tak siapa. Berbeza cara hidup. Sama juga dengan sebab tu perasaan orang pun tak serupa, orang di sana orang ni tak sama. Jadi ada rasa pun berbeza. Apa tu pula kalau kaum berbeza, bangsa yang berbeza, tempat duduk berbeza, sudah itu berbeza. Jadi perbezaan tu ikut Quran hak sama. Quran tu juga tinggal lagi mengikut keadaan ada rasa orang situ. Berbezalah dengan orang tempat lain. Tu je. Jadi tu hafsannya dia kata zalikum wassakum bih. Semua hak Tuhan sebut tadi itu pesanan Allah. La'allakum tattaqun, dengan harap kamu dapat melaksanakan keadilan dengan sebaik-baiknya. Tattaqun tu makna bertakwa. Takwa tu adil lah. Allah kata i'dilu huwa aqrabu littaqwa.
hendaklah kamu melaksanakan keadilan dalam semua aspek hidupmu. Itulah paling dekat dengan takwa. Maksudnya ini adalah undang-undang, peraturan-peraturan yang telah diturun oleh Allah untuk manusia jadikan amalan dalam hidup dia. Marilah aku baca kepada kamu, sesungguhnya aku tidak akan mengikuti undang-undang kamu, malah akan mengikuti undang-undang kami sahaja. Undang Quran inilah. Semua ayat ini disebut dengan nyata dalam tiga surah. Tiga surah Taurat. Tiada perubahan dan tiada pertukaran seperti dalam Quran tanpa perbezaan. Jadi Tuhan sebut dalam Quran gini dibaca dah dalam Taurat. Orang Yahudi membalas ni juga. Serupa, tak berubah-ubah. Tak ada beza-beza. Thumma ataina Musal kitaba. Kemudian kami telah berikan kitab suci kepada Musa, iaitu Taurat lah. Maksudnya kami menyuruh Musa berpegang dengan kitab Taurat yang diturunkan Allah dari langit itu, berupa beberapa ayat sahaja. Jadi kitab Taurat ni tidak banyak sebagaimana Quran ni. Dia ada beberapa ayat. Tinggal lagi Taurat tu menjadi banyak juga isi itu kerana percakapan Musa itu pun dimasuk sama dalam teks Taurat. Di situ yang jadi banyak. Nabi SAW sewaktu Quran turun, Nabi tidak benar, Nabi larang sahabat-sahabat menulis hadis. Dia memang takut bercampur dengan Quran. Tak benar terus. Dalam hal tak benar terus tu pun ada juga orang tulis susu untuk peribadi. Tulis Nabi bercakap, Nabi gapo semua, Nabi tulis susulah masing-masing susu. Jadi berartinya Quran tu selamat daripada bercampur dengan hadis. Sebab Quran tu ditulis melalui wahyu yang Nabi sendiri arah menulis. Dan Nabi sendiri menyusun ayat-ayatnya sehingga lengkap. Setelah wafat Rasulullah, barulah hadis itu keluar semula. Jadi bagi setiap orang itu nak tengok apa ada dalam hadis. Jadi hak tu masing-masing buat keluarlah. Dan berusahalah sebagai orang mengumpul hadis pula. Jadi bila hadis itu dikumpul, maka keliruan mula timbullah di kalangan umat Islam. Tak ada dalam Quran, cari dalam hadis. Dan dia anggap hadis pun adalah wahyu sama dengan Quran juga. Dan perasaan itu sama sekarang pun duk bahasa wahyu. Sedangkan wahyu ni hanya Quran saja. Hadis bukan wahyu. Hadis tidak wahyu. Sekalipun sebahagian ulama mengatakan dia wahyu. Kalau wahyu sungguh tak tentulah sama dengan Quran tu. Ulama usul fiqh dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab kecil dah. Kalau orang ngaji pondok lah, mula-mula dia ngaji kitab usul fiqh, dia ngaji kitab Waraqah. Waraqah ni kitab usul fiqh paling kecil sekali. Dalam Waraqah ada sebut, dia kata hadis ni kok paling sahih sekali, tak ada lah hadis mutawatir paling sahih, tak ada dah. Dia kata walau hadis tu mutawatir, darjah kedudukan hadis tu zanni, tidak qat'i sebagaimana Quran. Yang qat'inya hanya ayat Quran saja. Lain daripada ayat Quran zanni, walau hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu sebahagian ulama mengatakan kalau orang ingkar kupu sama dengan ingkar Quran. Kupu sama dengan ingkar Quran. Tetapi darjah dia zanni, bukan qat'i sama dengan Quran. Kalau siapa-siapa
ada warakah balik tengok dalam warakah ada kecil itu. Jadi orang ketik ni pun jangan-jangan main tu makan orang tu. Mungkin tak jumpa dalam hal besar, ada lagi kecil. Semua huraian ini juga dinamakan Taurat. Artinya keterangan daripada hak Musa lah tu. Itu termasuk dalam Taurat juga. Sebagaimana hadis di sisi kita yang dinamakan agama. Dengan sebab itulah Taurat keseluruhannya dihormat sebagai kitab ilahi dia kan. Kitab agama. Jadi kita ni Quran tu dihormat. Bukan Quran saja. Kitab-kitab lain pun kitab-kitab agama. Aqidatul Najih misalnya kitab jauh. Wisyahul Afraq kitab jauh. Semua tu kitab-kitab tu dikandaki kita hormat. Tak boleh tahu kuasa gijuk ke apa tadi. Hormat. Kitab tu termasuk kitab agama. Walau kitab tu ditulis oleh ulama. Ambillah cebisan-cebisan daripada hadis dan juga ayat-ayat Quran. Di situ dia beri huraian. Maka itu termasuk dalam agama. Sama juga Taurat. Jadi Taurat sungguhnya tidak berapa banyak. Kalau banyak situnya keterangan daripada Musa dimasuk dalam itu sekali. Jadi bila masuk tu orang nak besok antara Taurat hak Musa diturun pada Musa dengan percakapan Musa tak boleh. Tak boleh beza. Cuma kita boleh bezanya bila kita sama dengan Quran. Hak tu ialah. Hak itulah matan Taurat sungguh tu. Belum mari Injil pula gabung dalam itu, maka besarlah Taurat itu hampir sama dengan Quran besar kerana banyak dalam itu huraian-huraian daripada Musa, daripada Isa dan daripada wahyu asal sendiri itu ada dalam itu. Jadi keadaan ini berlaku samalah dengan dalam syariat Muhammad pun. Jadi Quran sendiri itu kalau tu hak wahyu, mari hadis pula gabung dengan Quran berganda-ganda banyak besar. Jadi hal tu sebagai syarah kepada Quran lah tu, keterangan-keterangan saja. Dengan sebab itulah golongan ahli sunnah wal jamaah mengambil jalan bahawa hadis ni adalah menerang maksud Quran. Itu saja. Jadi hadis tu kalau bercanggah dengan Quran maka ditolak hadis. Itu dah ukuran ni. Kalau canggah bertentangan nak masuk taklid, nak cari terus sesuai tak ada misal, maka hadis tu walau dikatakan sahih kena tolak. Tak mungkin bercanggah hadis keterangan Nabi dengan Quran. Huraian ini bukannya wahyu. Hak Nabi Musa bercakap tu lah, itu tidak wahyu. Sama juga hak Nabi Muhammad bercakap tu bukan wahyu, tetapi ijtihad Musa alaihi salam sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perbezaan. Serupa je tu. Tidak terdapat sebuah kitab pun di muka bumi ini di dalam mana-mana agama. Tak kira lah agama sini syariat ni. Sebab agama Misra je. Cuma disebut di dalam mana-mana agama yang mengandungi wahyu Allah seluruhnya selain daripada Al-Quran Al-Azim. Maka Al-Quran paling agung berbanding dengan semua kitab-kitab langit yang lain. Tak ada Al-Quran yang paling agungnya. Sebab di situ banyak sekali wahyu yang dikumpul. Maksudnya kitab-kitab itu sebagai huraian kepada nas Taurat. Kitab-kitab yang ada selain daripada Taurat tu, itu huraian dan menyempurna kepadanya hingga Musa telah menerangkan setiap sesuatu ke tahap menyatakan askar ini ke hadapan dan yang ini ke belakang. Itu pun termasuk di dalam Taurat juga. Makna tentulah Nabi Musa tu dia mendidik kaum Bani Israel berjuang menentang Fir'aun melalui tentera-tentera dia tu.
Hatta ayat tentuan ni duduk depan, tentuan ni duduk belakang, tentuan ni kiri dan tentuan. Itu pun dimasuk juga dalam Taurat. Jadi semua tu Allah nak menerangkan maksud Taurat je. Bukan perkataan Taurat. Mana begitu? Syekh berkata, maksud Syekh di sini Maulana Ubaidillah ni, Syekh berkata di dalam Quran juga terdapat nas dan huraiannya. Dalam Quran itu nas adalah asas bagi undang-undang dan tafsirnya merupakan asas bagi huraian. Peringkat ketiga ialah asas tafsiran. Asas tafsiran pada hadis-hadis. Dan dalam Quran sendiri, teks Quran tu dia ada ayat nas, ayat muhkamat dia panggil itu. Lepas tu ayat mutasyabihat ada Quran kan. Minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat, yang keluarnya ayat mutasyabihat. Lepas tu hadis Nabi SAW. Jadi kalau muhkamat tu jelas dah napa. Sebagaimana yang kita baca ayat ni, utlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Lepas tu jelas. Lepas tu ayat yang tidak jelas, ayat situ ada penerangan itu. Artinya menerang kepada ayat jelas. Tetapi ada dua darjah hadis. Pertama ialah menghuraikan asas Quran. Yang ini tidak bertukar dan tidak berubah. Ayat yang menghuraikan asasnya Quran. Kedua ialah asas untuk bangsa Arab sahaja. Quran itu diturun kepada Arab. Jadi ada hadis-hadis yang menerangkan berhubung dengan tentang bahasa Arab pada zaman pemerintahan Nabi SAW. Itulah sebabnya dua orang tua, iaitu Abu Bakar dan Umar, disebut syaikhan dalam bahasa Arab. Abu Bakar dan Umar telah mengubah asas itu dan mereka membuat asas yang lain untuk orang bukan Arab. Ijtihad daripada para sahabat Abu Bakar dengan Umar. Orang tu mula-mula membuat perubahan dalam masyarakat Arab. Kalau Nabi buat, Abu Bakar tak buat ke, ataupun Umar tak mau buat ke. Misalnya askar-askar pada zaman Nabi tak ada upah, tak ada gaji, tak ada uniform, tak ada gapo bisa. Jadi mari zaman Umar banyak perubahan Umar buat. Kalau tu berartinya khusus kau dia Arab je. Jadi kalau tidak Arab nak buat lagu mana? Nak ikut tu juga. Tidak Umar ubah selalu. Nabi SAW telah bersabda, wajib ke atas kamu mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin selepas. Sunnah Nabi dan sunnatul khulafa. Arti cara, gaya hidup yang dibuat oleh Nabi. Itu memang untuk Arab. Lepas tu, bilalah zaman sahabat, dia tu sudah pun pergi kepada masyarakat-masyarakat yang bukan Arab dah. Sunnatul khulafa dia panggil. Jadi sunnatul khulafa tu termasuklah masyarakat-masyarakat bukan Arab. Satu kena kita ikut juga, serupa dengan ikut sunnatul Nabi juga. Itulah sebabnya Umar bin Khattab telah melarang dari menulis hadis Nabi SAW pada zaman pemerintahannya. Umar larang, Nabi pun larang, Umar pun larang. Malah meriwayatkan hadis juga. Umar bertindak terhadap orang yang meriwayatkan hadis, sehingga Umar kata kalau sekiranya orang itu banyak meriwayat hadis. Malah mereka semua bekerja dan merujuk kepada Al-Quran yang agung, kerana Al-Quran sahaja yang merupakan undang-undang. Kemudian Imam Malik mengarang kitab Muwatta pada awal pemerintahan Abbasiyah. Tetapi semua guru yang Malik sandarkan hadis-hadisnya itu berada dalam Bani Umayyah. Bani Umayyah. Semua ilmu semasa pemerintahan Bani Umayyah menghikayatkan perkara-perkara pada zaman Khalifatul Rasyidin. Riwayat hal-hal yang berlaku pada zaman Khulafatul Rasyidin. Apa tu? Bani Hashim terbagi pada dua. Sebahagiannya Bani Abbasiyah dan sebahagiannya Alawiyah.
Golongan Abbasiyah telah maju, manakala golongan Alawiyah mundur. Itu bergaduh pada keadaan. Pada zaman itu tiada perbezaan antara hadis marfu' yang muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis mursal dan mauquf kepada sahabat dan lain-lain. Hingga ke zaman Imam Syafi'i. Zaman fiqh tu orang tak cara hadis ni. Hadis marfu' ko, hadis mauquf ko, hadis mursal ko, orang terima serupa berlaku. Tak ada beza. Sama ada dia muttasi, tidak muttasi. Sehingga sampai kepada zaman Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i lah merupakan orang yang mula-mula kategori ke hadis tu. Jadi hadis tu, hadis ni nama macam-macam hadis tu. Jadi Imam Syafi'i lah mula-mulanya. Kerana mereka mengambil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang muttasil marfu'. Dia ambil hak berhubung. Dan mereka juga menerima sunnatul khulafa'ur rasyidin yang mauquf, Alkitab sapa kepada Nabi dan lain-lain. Kerana Nabi SAW bersabda, maksudnya wajib ke atas kamu mengikut sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin selepasku. Jadi dua-dua tu kena ikut belakang. Sunnah Nabi kena ikut, sunnah khulafa' kena ikut. Tambah sunnah saya dia. Sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi ada setengah ulama kita nak ikut sunnatul Nabi saja, sunnatul khulafa' nak tinggal. Sebagaimana Abu Bakar Asy'ari misalnya, dia buat semaya Nabi, jadi tinggal semaya khulafa'ur rasyidin. Dia khulafa'ur rasyidin, dia buat mengikut apa yang dikandungi oleh Nabi. Sebab orang yang memahami betul-betul sunnah Nabi ni khulafa'ur rasyidin lah. Jadi apa yang dibuat oleh khulafa'ur rasyidin, itulah yang dibuat oleh Nabi. Nabi tanya orang Mu'ad tu hari atas menjadi pemimpin di Syam. Jadi bila pergi ke sana, nak merintah sana, nak buat lagu mana? Nak ikut pengajaran mana? Nabi tanya. Dia jawab, ikut Quran. Nabi kata, kalau tak ada Al-Quran, maka ikut sunnah. Sunnah Nabi. Arti cara hidup, perasaan yang Nabi buat pada zaman dia dan sahabat-sahabat ada tu lah. Nabi kata, kalau tak ada juga, dia jawab, ajtahidu bi ra'yi. Aku akan fikir sendiri dengan fikiran. Aku berusaha lah. Maka Nabi pun pujilah. Moga-moga Allah Ta'ala pimpin sahabat dia ni ke jalan yang benar. Jadi 3 cara pada zaman itu. Jadi pertama ni ikut Quran. Sebab sungguh pengajaran Quran tu banyak dah, tapi banyak lagi benda-benda yang tidak wujud dalam Quran tu wujud dalam masyarakat. Bila lagi dalam masyarakat antarabangsa, takkanlah semua detail dalam tu. Cuma ada di dalam hak mutasyabihat tu lah. Jadi hak tu lah asas kepada ijtihad yang dikandaki itu. Setelah Imam Syafi'i datang, siapa zaman Syafi'i itu, beliau dapati golongan Alawiyah ini melampau. Mereka membatalkan sakan hadis melalui pendapat imam. Sakan tu dia banyaklah tu, sakan tu banyak tu. Mereka membatalkan sakan hadis melalui pendapat imam. Sakan tu Kelantan tu. Banyak. Kerana di sisi mereka imam disyaratkan maksum. Belum Alawiyah, imam disyaratkan maksum seperti para nabi alaihi salatu wassalam. Jadi imam ni maksum. Sebenarnya maksum ni di dalam pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, maksum ni dengan arti tidak pernah melakukan kesilapan besar ataupun sikit.
besar ataupun kecil. Jadi Nabi ni maksum, Nabi tak pernah melakukan kesalahan walau dosa kecil pun. Itu ta'rif maksum yang diberikan oleh ulama. Apakah ta'rif itu tepat? Ataupun tidak tepat? Ta'rif itu boleh dipertikaikan. Sebabnya maksum ni sebenarnya orang terkawal daripada melakukan kesalahan, bukan tidak buat, bukan tidak buat langsung dengan kesalahan itu. Katakanlah Nabi Muhammad ni maksum, memang dia maksum seorang Nabi. Apakah Nabi Muhammad tak pernah melakukan kesalahan? Bila kita baca dalam sejarah, kita baca dalam hadis, kita tengok Nabi Muhammad pun salah juga. Biasa melakukan kesilapan, Nabi tegur kesilapan. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kau yang mengharam ni ma haram Allah, jangan Tuhan berharam, tu haram lah. Kau tu haram lah. Kau Tuhan berhalal pun, kau tu halal lah. Kalau kau tak ada sebutlah Quran tu, benda tu bukan haram. Jadi Nabi pernah mengharam yang perkara yang Tuhan tidak haram. Jadi sehingga Tuhan tegur, apa mau berharam tu? Itu silap juga Nabi Muhammad tu. Jadi kalau kita berita arif, Nabi ni tak pernah melakukan perbuatan salah, maka tidak tepatlah. Jadi maksum ni artinya orang yang tidak mengekal melakukan kesalahan. Dia buat salah tapi tak berpanjangnya, tak lama, tak sudah masalah itu. Dia akan balik semula kepada kebenaran. Itu maksum. Jadi kalau maksum balas tu tidak Nabi sajalah, orang lain pun ada juga. Orang lain pun ada juga. Sebabnya kalau kita tengok kepada apa yang diterangkan oleh Syahullah dalam golongan mufahamun ni hak paling tinggi Nabi. Lepas pada Nabi ni siddiqi, syuhada, salihin. Ni semua ni masuk golongan mufahamun berlaku tu. Jadi berarti orang ni ada tu, ismah tu ada tu. Jadi orang yang dapat mengawal dia daripada berterusan melakukan kesalahan, itu maksud dan namanya. Dan masuklah macam Imam Syafi'i pun serupa juga. Sebab Imam Syafi'i dia kata, apa yang dia kata tu kalau menepati dengan sunnah Nabi, dengan Quran, pakailah. Kalau tak pakai tu bukti dia kata. Dia kata. Jadi berartinya dia tidak jamin apa yang dia kata itu betul semua. Mungkinlah pada hari ini betul, atau satu ketika lagi tak betul. Jadi kalau tak betul, buat. Dia tidak jamin, kata ikutlah aku ni betul belakang. Tak ada. Imam Syafi'i membezakan antara hadis marfu' yang muttasil di dalam Muwatta' dan lain-lain. Jadi Imam Syafi'i lah mula-mula mengkategorikan hadis muttasil ni berartinya hadis ni berhubung. Orang beriwayat tu kita kata 50 tahun daripada Nabi meninggal. Nabi mati 50 tahun, orang tu dia riwayat hadis. Jadi hadis dia riwayat ni berhubung ke? Jadi kalau cek dia dapati berhubung dengan siapa ke Nabi, dia dipanggil muttasil tu hadis tu. Berhubung. Marfu' muttasil. Diangkat kepada Nabi yang mana rawinya bersambung-sambung. Jadi hadis tu adalah mutlak dan lain-lain dari kalangan hadis. Kiralah Bukhari, Muslim itu. Dan hadis tu pula diambil daripada dua tanah haram sahaja. Hadis Madinah, hadis Mekah. Dia tidak ambil daripada kawasan lain. Artinya orang yang meriwayat hadis itu terdiri daripada ahli-ahli ilmu ataupun ulama-ulama tanah haram Mekah dan Madinah. Kerana Imam Syafi'i menerima hadis daripada penduduk Mekah dan Madinah sahaja. Itu Syafi'i itu. Maksudnya ulama-ulama dua tanah haram yang mulia itu. Imam Syafi'i membezakan hadis mursal dan lain-lain. Hadis mursal ni hadis yang tak diriwayat oleh sahabat, dia panggil hadis mursal. Hadis tu kata Nabi riwayat, tapi sahabat tak ada riwayat.
Dia panggil hadis mursal. Wa mursalun min sahabi yusqa. Dalam usul hadis dia sebut. Hadis yang tak diriwayat oleh para sahabat, maka hadis itu dikira hadis mursal. Jadi Imam Syafi'inya bezakan hadis yang tidak mursal. Beliau jadikan hadis marfu' yang muttasil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada pada darjah pertama dan hadis mursal daripada darjah kedua.